dia pegawai kerajaan ke, penjawat awam dan sebagainya, politician dan lain-lain, memang sifat manusia macam tu. Kalau ustaz, dia tak suka ustaz lain muridnya atau pengikut followersnya lebih ramai, kan, lebih masyhur. Itu perkara biasa yang berlaku kepada para penceramah agama, selebriti, ada ustaz-ustaz, guru-guru agama dan sebagainya. Kalau doktor, kan, di apa kita kata, di hospital swasta, masing-masing ingin dapatkan sebanyak mana kes yang boleh, seramai mana patient yang boleh, dan itu akan menyumbang kepada pertambahan income dia, pendapatan dia. Jadi perkara biasa. Manusia ini saling berlumba di antara satu sama lain. Dan begitulah seterusnya. Kalau kontraktor, pembina rumah, masing-masing berlumba untuk menunjukkan bahawa hasil binaannya jauh lebih canggih, lebih baik, lebih cantik daripada orang lain. Itu perkara biasa yang berlaku pada manusia. Maka para ulama mengatakan bahawa dalam soal penyakit hasad dengki ni, kebiasaannya manusia ni ada 4 kategori, kan, ada 4 jenis manusia. Yang pertamanya, dia ada hasad dengki dalam diri dia, dan dia berusaha untuk hilangkan nikmat yang ada pada orang tu. Dan bukan sahaja dia berusaha, tapi cara dia buat itu sampai tahap dia menggunakan tutur kata, dia ucap dengan ucapan yang menggambarkan kedengkian dia. Dan dia berusaha, kan, dia buat something untuk hilangkan nikmat yang ada pada orang tu. Ini yang kita panggil sebagai hasad dengki yang paling buruk, kan, yang paling dicela dalam agama. Ini yang paling dahsyat, kan. Sebagai contoh, kita tengok ada orang yang dia serang satu perempuan, dia simbah dengan asid pada wajah perempuan tu. Bila kita baca berita, oh, rupa-rupanya dia marah kepada ex dia yang memilih untuk berkahwin dengan orang lain ataupun yang memutuskan perhubungan dengan mereka. Mana dia ada rasa dengki, kan, dia tak boleh terima hakikat bahawa ex dia tidak lagi boleh meneruskan perhubungan mereka dan sebaliknya ingin berkahwin dengan orang lain, maka dia lakukan sesuatu. Dan apa yang dia lakukan itu ialah dengan cara menyimbah asid, kan, dengan membuat serangan. Kalau kita belajar dalam law of thought, dipanggil sebagai assault and battery, iaitu kita melakukan serangan kepada orang lain dan mendatangkan kecederaan kepada orang tu, sama ada kecederaan tu ringan ataupun parah. Jadi ini ada contoh hasad dengki yang sangat dicela dalam agama, kan. Ataupun orang yang berniaga, sebagai contoh, dia tengok gerai sebelah ataupun kedai sebelah tu lebih ramai pengunjung, lebih ramai pembeli, lebih laris jualannya, maka dia gunakan santau, menggunakan black magic, ilmu sihir, ditaburnya beras, taburnya apa-apalah yang disuruh oleh bomoh, oleh pawang. Maka itu hasad dengki yang paling dicela dalam agama. Bukan saja dengki itu ada dalam diri dia, tapi dia mengambil tindakan untuk menghilangkan nikmat yang ada pada orang lain itu. Jadi ini kategori yang pertama. Jadi kita boleh kenal pasti position kita tu berada di mana. Pernah ke kita berada pada kategori yang pertama? Dalam hati kita, kita tak suka dengan kelebihan yang ada pada orang, dan pada masa yang sama kita lakukan sesuatu yang buruk, yang menyanggahi hukum hakam agama, yang bersalahan dengan undang-undang dan sebagainya. Maka kalau kita lakukan perkara ini, maka kita berada pada kategori yang pertama, yakni kategori yang paling dicela dalam agama. Na'udzubillah. Kita minta perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada mempunyai penyakit hasad dengki yang paling buruk ini. Ini kita tak mau. Baik, yang kedua, dengki juga, kan. Kita ada cemburu juga. Yang kedua ni, kita ada iri hati, kita tak suka, kan, pada orang lain. Tapi kategori yang kedua ni kita simpan je dalam hati kita. Kita tak buat apa-apa, kan. Kita tak buat apa-apa. Kita tak cakap benda buruk pasal orang tu, kan. Kita dari segi
perbuatan kita pun kita tak lakukan apa-apa kepadanya yang boleh menyusahkan dia. Kita hanya pendam sahaja. Rasa tidak suka tadi, kita kontrol. Kan, rasa tidak suka itu. Maka ini disebut oleh para ulama, termasuk oleh tokoh tabi'in di kalangan kibar tabi'in seperti Al-Hasan Al-Basri. Dia mengatakan bahawa hasad dengki pada kategori yang kedua ini tidak berdosa. Yang ni tidak berdosa. Sebab rasa tak suka ni pada orang lain, pencapaian, kejayaan, rezeki orang lain tu benda biasa. Sebenarnya yang berlaku pada semua orang. Tapi as long as kita boleh simpan dalam hati kita, kita tidak zahirkan pada ucapan-ucapan kita, kita tak buruk-burukkan orang tu, ataupun kita tak lakukan sesuatu yang merosakkan harta benda dia atau yang menggugat kehidupannya dan sebagainya, maka kategori yang kedua ni hukumnya tidak berdosa. Ini pendapat Al-Hasan Al-Basri yang merupakan salah seorang daripada kibar tabi'in, salah seorang daripada tokoh tabi'in yang terkenal. Baik. Jadi kalau kita mampu kawal diri kita, kita simpan je dalam hati kita, maka yang tu tak berdosa. Kalau kita ada pada kategori yang kedua, ataupun mungkin kita pernah ada kes tertentu, keadaan tertentu pada kategori yang pertama, ada juga ketikanya kita berada pada kategori yang kedua. Mungkin kan? Mungkin kita tak pernah ada pada kategori yang pertama. Mungkin juga. Ya, jadi itu antara contoh yang dihuraikan oleh para ulama. Kemudian yang ketiganya, kategori yang ketiganya ialah yang mana kita ada perasaan tak suka tadi, cemburu, iri hati tadi, tapi hati kita ni tidaklah sampai mau supaya nikmat tu hilang daripada orang tu. Kita tak suka, kan? Kita tak suka. Sebab apa tak suka? Sebab kita tak ada benda tu. Kelebihan tu kita tak ada. Kita tak kaya macam dia, kita tidak cantik macam dia, kita tidak popular macam dia, kita tidak berpangkat tinggi macam dia, kita tidak ada rumah yang besar macam dia. Dia ada rumahnya ada swimming pool, rumahnya ada lift dalam rumahnya. Kan, rumah kita pun ada lift, tapi lift rumah flat, apartment. Kan, jadi yang kawan kita tu rumah dia 4 tingkat, kan, rumahnya banglo 4 tingkat, dalam rumahnya ada lift. Kita lift share dengan orang ramai. Jadi adalah perasaan tak suka tu. Tetapi kategori yang ketiga ni ialah walaupun kita tak suka, kita rasa cemburu dengan kelebihan yang ada pada kawan kita tadi, tapi tidaklah sampai hati kita tu mengatakan bahawa supaya hilang kelebihan itu pada kawan kita tadi. Kita tak ada sifat kata nak dia hilang. Seronok kalau dia jatuh miskin, seronok kalau wajahnya jadi hodoh, seronok kalau dia hilang pekerjaan. Kita tak sampailah ke tahap tu. Bahkan kita sendiri berusaha untuk mencapai kelebihan yang sama sebagaimana kelebihan yang kita cemburu tadi. Kita tengok orang tu dia berjaya dalam perniagaan dia, kita pun berusaha untuk mencapai kejayaan yang macam orang tu dapat. Kan, dia pangkat dia lebih tinggi daripada kita, kita usaha untuk dapat pangkat yang sama macam dia. Maka apabila dia ada perasaan macam ni, kan, dia berusaha untuk mendapatkan benda yang sama, maka perkara yang macam ni dibenarkan dalam agama. Kan, dibenarkan dalam agama. Tetapi pada masa yang sama para ulama mengatakan bahawa yang bagusnya adalah ghibtah. Kan, yang bagusnya adalah ghibtah. Ghibtah ini ialah kita cemburu kepada orang lain dalam soal agama. Dalam soal agama. Dan inilah yang disebut oleh Ibnu Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut la hasada illa ala ithnatain. Tidak boleh hasad dengki kecuali dalam 2 perkara. Kan, 2 perkara je yang Nabi sebut yang kita boleh hasad dengki. Yang pertamanya Nabi kata rajulun atahu Allahu mala, iaitu satu orang yang Allah Taala bagi kepada dia harta. Fahuwa yunfiqu minhu ana al-laili wa ana an-nahar.
kemudian dia guna harta tadi kan pada waktu semalam, pada waktu siang untuk dia belanjakan infak kan dengan cara yang diajarkan oleh agama. Kalau yang tu maka Nabi kata boleh kita rasa cemburu kepada orang seperti itu. Ataupun warajulun atahullahu al-Quran. Orang yang dianugerahkan dengan ilmu Quran, kan dia diberikan dengan ilmu Quran, maka fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Kemudian dia berdiri pada waktu malam dan waktu siang dengan membaca Al-Quran. Jadi hadis ini hadis muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim, yang mana ini adalah contoh yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama buat kesimpulan daripada hadis ni tentang dua perkara ni, iaitu kita boleh cemburu kepada orang yang diberikan kelebihan dunia, hartanya apa semua, tapi dia gunakan kelebihannya itu untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Dia diberikan harta dan dia belanjakan hartanya itu fi sabilillah, pada jalan Allah, ataupun dia diberikan pangkat yang lebih banyak kuasanya dan dia guna kuasanya itu untuk manfaat agama, kan, untuk kepentingan agama, ataupun dia diberikan kelebihan-kelebihan keduniaan yang lain. Kita tengok ada orang yang ada kenderaan yang baik, kenderaan yang lebih selesa, dan digunakan kenderaan itu untuk pergi ke kuliah, pergi semayang di masjid, untuk buat perkara-perkara yang baik, jaga anak isteri dengan baik dan sebagainya. Maka itu contoh cemburu yang dibenarkan oleh dalam agama, sebagaimana hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebentar tadi. Yang kedua, kita ada ilmu, orang tu dia ada ilmu agama, dia ada ilmu tentang Quran dan dia baca Quran, dia manfaatkan ilmu tentang Quran itu siang dan malam, maka yang tu kita boleh ada rasa cemburu. Kita tengok ada kawan kita yang istiqamah, yang committed dengan sembahyang sunat duha sebagai contoh. Bila kita berkawan dengan dia, kan, dia pejabat, kita keluar minum-minum dengan dia, kita perasan kawan kita ni kalau pukul 9 je, pukul 10 je, sebagai contohnya, dia sembahyang sunat. Kita pun check, tengok, dia sembahyang apa ni? Dia sembahyang sunat duha. Kita perasan setiap kali keluar dengan dia, ataupun kita pergi rumah dia, ataupun dia datang rumah kita perasan yang dia ni committed dengan sembahyang sunat duha. Kita ada cemburu, kan, dan kita nak buat sebagaimana yang dia lakukan. Maka itu antara cemburu yang diajarkan, yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cemburu dalam soal agama, perkara yang mendatangkan pahala, perkara yang disukai oleh Allah, yang kemudian kita turut mencapainya, kita turut berusaha untuk melakukannya. Maka itu cemburu yang bukan saja dibenarkan dalam agama, malah digalakkan dalam agama. Kita saling berlumba-lumba, fastabiqul khairat, kan, kita berlumba-lumba, saling bertanding dalam melakukan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cemburu kategori yang keempat ialah yang mana bila datang hasad dengki dalam diri kita ni, iri hati kepada orang lain, kita bukan setakat tidak menzahirkan ucapan-ucapan yang hina dia, maki hamun dia, tunjuk kita tak suka dekat dia, ataupun kita buat sesuatu yang buruk kepadanya. Bukan setakat tu. Kita bukan setakat kita mampu kawal mulut kita, lidah kita bukan setakat mampu menahan tangan kita daripada melakukan sesuatu yang buruk kepadanya, malah kita ganti perasaan iri hati kita tadi, cemburu tadi, dengan cara kita berbuat baik kepada orang yang kita cemburu tadi. Kita cemburu dekat dia, kan, kita tak suka bila kita tengok dia lebih daripada kita, dia lebih cantik daripada kita, dia lebih kaya daripada kita, pangkatnya lebih tinggi daripada kita, ataupun bos naikkan pangkat dia lebih cepat daripada kita. Kita tak suka. Tetapi kita menangani cemburu kita tadi, iri hati kita tadi, dengan cara kita berbuat baik kepadanya. Kan, kita berkawan dengan dia, walaupun hati kita tak suka, kita cemburu, kita lawan. Kita ajak dia minum, bersembang, keluar makan, piknik sama-sama, kan. Jadi itu contoh orang yang berbuat baik kepada orang yang dia dengki sebenarnya. Dia dengki tapi dia buat baik, kan, bagi hadiah,
kan. Kita pergi ke mana? Pergi ke Terengganu, beli kopok leko bagi dekat dia. Kita pergi ke Penang, beli nasi kandak kan. Balik Kuala Lumpur bagi hadiah dekat dia. Pergi ke Kelantan beli nasi kerabu, bagi hadiah dekat dia. Pergi mana-mana, pergi Langkawi, beli coklat, bawa balik bagi hadiah dekat dia. Bagi itu adalah antara cara menangani hasad dengki yang terbaik dalam agama. Kan kita berbuat baik kepada orang yang kita cemburu, ya orang yang kita dengki, orang yang kita iri hati atas kejayaannya ataupun atas kelebihan yang dia miliki. Malah selain daripada itu, walaupun kita dengki kepada dia, kita cemburu kepadanya, kita doakan kebaikan untuknya. Dan di antara doa yang terbaik yang diajarkan oleh agama kepada kita ialah apabila kita mendoakan seseorang di belakangnya, yakni kita mendoakan dia tanpa pengetahuannya. Ini antara doa yang paling mustajab, antara doa yang terbaik yang diajarkan oleh agama, dan para malaikat bukan sahaja mengaminkan doa itu, malah para malaikat juga mendoakan supaya apa yang kita doakan itu Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi apabila kita mendoakan kebaikan kepada musuh kita, kita mendoakan kebaikan kepada competitors kita, kita mendoakan kebaikan kepada rival kita, kepada orang yang menimbulkan masalah kepada kita. Orang tu dia ada kelebihan, orang tu menang, orang tu berjaya, kita kalah dan sebagainya. Kita ada perasaan tidak baik. Tetapi kita mendoakan, sentiasa mendoakan kebaikan untuknya. Maka pada masa itulah para malaikat mengaminkan doa kita dan mendoakan kita juga mendapat kebaikan yang sama. Dan kita kena ingat, yang doakan kita ini bukannya 40 orang kampung, yang mendoakan kita ini bukannya imam-imam kampung, bukannya imam masjid, tetapi yang mendoakan kita ini adalah para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini antara contoh kaedah dalam kita menangani sifat iri hati cemburu yang ada dalam diri kita. Dan tidak terhenti setakat itu. Para ulama juga mengajar kepada kita bila kita dengki kepada seseorang, kita sebarkan kebaikan tentang dirinya. Kita bukan cerita buruk dia, tapi kita ceritakan kebaikan dia. Padahal kita dengki kepada dia, kita cemburu kepada dia, tapi kita memuji-muji dia. Kita sebut tentang kebaikan dia. Oh, dia ni orang baik, dia seorang yang rajin semayang dan sebagainya. Padahal kita dengki dekat dia, kita cemburu. Tapi kita cari kebaikan-kebaikan yang dia ada dan kita ceritakan kebaikan-kebaikan yang dia ada. Dan ini antara cara kita melawan diri kita dalam menghadapi perasaan dengki yang ada dalam diri kita. Dia contoh macam ni lah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Macam kita nak bangun tidur lah, kan? Kalau ikutkan hati, nak sambung dia tidur waktu cuti, public holidays, kan? Kalau boleh nak bermalas-malasan, nak tidur je. Tapi kita tahu bahawa bila kita tidur memanjang, kan? Kita bermalas-malasan macam tu, banyak benda yang tidak baik berlaku pada kita. Dari segi kesihatannya, dari segi rezekinya, dari segi macam-macam lah. Maka kita lawan perasaan mengantuk, lawan perasaan malas untuk kita bangun, kita mandi, kita buat kerja. Itu contoh mudah, kan? Bila kita lawan perasaan kita itu, sebenarnya dia mendatangkan kebaikan kepada diri kita. Sama juga dengan kita lawan diri kita bila dalam soal makan. Kalau boleh nak makan benda-benda manis, nak makan banyak, nak makan itu, ini. Tapi kita tahu bahawa makan yang tidak dikawal mendatangkan keburukan kepada kesihatan kita. Maka kita lawan nafsu kita, kita kontrol diri kita. Jangan makan terlampau banyak, jangan makan yang tidak ada kawalan. Maka bila kita lawan diri kita itu, kita lawan nafsu kita itu, maka dia mendatangkan kebaikan kepada kita. Samalah dengan penyakit hasad dengki. Kita dengki kepada orang tu, tapi kita sebarkan kebaikan dia. Kita cerita pasal kebaikan dia, kita lawan yang kita rasa dengki itu. Maka inilah satu cara yang terbaik untuk kita hapuskan, untuk kita kawalkan perasaan tidak baik yang ada dalam diri kita itu. Maka ulama mengatakan bahawa sifat dengki tadi kemudiannya kita gantikan dengan perasaan cinta, ukhuwah, brotherhood, sisterhood, kan, sesama kita, sesama Islam, sesama manusia, sesama hamba Allah. Maka inilah
contoh yang baik, dan dia kata bahawa kawannya itu adalah seorang yang lebih baik daripadanya, lebih mulia daripadanya, maka itu cara kita melawan hasad dengki yang ada dalam diri kita. Maka ulama, contohnya Imam Ibn Rajab Al-Hambali, dia mengatakan bahawa kategori yang keempat inilah adalah yang paling tinggi dalam keimanan kepada Allah. Seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah, yang mana imannya di peringkat yang paling tinggi, antaranya ialah apabila dia berhadapan dengan penyakit hasad dengki, dia berada pada kategori ini. Kan, kategori yang mana dia bukan sahaja boleh sembunyikan hasad dengki dia. Memanglah dengki tu dia datang je dalam hati kita. Tetapi kita mampu menanganinya dengan cara buat baik kepada orang yang kita dengki, bagi hadiah kepada dia, doakan kebaikan untuk dia, kan, kita sebarkan kebaikan dan kita ceritakan kebaikannya. Maka ini adalah iman tahap yang tertinggi, kan, the highest level of iman yang disebut oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Kemudian selepas kita faham tentang bagaimana keadaan-keadaan yang berlaku kepada manusia itu, seterusnya para ulama telah membuat darjat-darjat ataupun level yang ada pada hasad dengki. Yang pertamanya ialah yang mana kita ada hasad dengki, yang mana kita nak supaya nikmat yang ada pada orang tu hilang. Tak apalah, asalkan hilang je, kita tak dapat pun tak apa. Ni ada perangai orang macam tu, kan. Dia bukan kata dia nak benda tu, kelebihan tu, tapi dia kata yang penting hilang je, supaya orang tu tak dapat ataupun orang tu hilang kelebihan tadi. Maka orang yang hasad dengki macam ni, dia mempunyai keinginan dia, kecenderungan dia supaya benda tu hilang. Bukannya dia nak benda tu. Oh, ni dahsyat orang macam ni, kan. Dua-dua tak dapat pun tak apa, kan. Dua-dua tak dapat pun tak apa. Yang penting kawan tu hilang benda yang dia ada. Kalau kita dengki dengan perniagaan dia, tak apa, biar dia rugi, aku tak dapat pun tak apa. Jadi ini contoh level hasad dengki yang ada pada manusia. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengajar kepada kita. Contohnya dalam surah An-Nisa ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. Dan janganlah kamu iri hati. Allah Ta'ala kata, janganlah kamu iri hati terhadap apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada sebahagian kamu, lebih banyak daripada sebahagian yang lain. Allah Ta'ala kata, jangan iri hati. Dengan sebab Allah Ta'ala bagi orang tu rezeki lebih, dengan sebab Allah Ta'ala bagi pangkat orang tu lebih, dengan sebab Allah Ta'ala bagi kedudukan yang lebih, gelaran yang lebih kepada orang tu. Kita tak ada Datuk Seri pun, orang tu ada Datuk Seri. Kita tak ada Tan Seri pun, pingat pun tak ada, orang tu ada pingat Tan Seri. Kan, ada gelaran macam-macam, kan, ada kenderaan yang mewah menjalar di hadapan rumahnya. Kita ada 2 biji je kereta, kita satu, isteri kita satu, sebagai contoh. Maka Allah Ta'ala kata, jangan iri hati apabila Allah Ta'ala bagi kepada manusia ni lebih banyak berbanding kepada manusia yang lain. Kerana apa? Kerana bagi orang lelaki, bagi orang lelaki itu ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi kaum wanita juga ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan. Dan Allah Ta'ala kata, mohonlah kepada Allah sebahagian daripada kurniaannya. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan iri hati. Kita kurang, kita minta dengan Allah. Dan Allah Ta'ala suka mendengar suara kita yang meminta kepadanya. Allah Ta'ala suka apabila mendengar kita mengadu kepada Allah. Sebab itu antara doa-doa para nabi sebagai contoh yang diajarkan kepada kita dalam Al-Quran, itu antara amalan-amalan yang patut kita biasakan. Bila kita kurang sesuatu, bila kita tak ada benda yang kita mahu, ataupun bila kita lihat orang lain dapat apa yang kita sebenarnya mahu, tapi
orang lain dapat, kita tidak dapat. Maka kita serulah nama Allah Subhanahu wa taala, ya Hayyu ya Qayyum sebagai contoh, wahai yang maha hidup, yang maha berdiri dengan sendirinya, ya Dzal Jalali wal Ikram, kan, yang memiliki segala kemuliaan. Dan kita seru nama Allah, kita mengadu kepadanya dan kita minta apa yang kita mahu. Maka Allah Ta'ala suka mendengar suara hambanya, mengadu kepadanya, menceritakan masalahnya, meminta kepada Allah apa yang dia mahu. Maka Allah Ta'ala sangat suka kepada suara-suara hambanya yang mengadu dan meminta kepadanya. Baik, kemudian yang keduanya ialah kita mahu nikmat yang ada pada orang tu hilang. Kemudian pada masa yang sama hilang dan benda tu dapat kepada kita. Dapat kepada kita. Kita tengok orang lain dia buat bisnes, kita pun buat bisnes yang sama juga, dan kita nak supaya customer yang ada pada orang tu datang kepada kita, kawan tu hilang customer dia, kita dapat. Maka ini contoh benda yang tidak baik, kan? Berebut suami orang, berebut isteri orang dan sebagainya. Ini contoh hasad dengki yang tidak baik. Kita mahu pangkat orang tu supaya orang tu terpelanting, kan, kita dapat kedudukan jawatan dia, maka ini adalah hasad dengki yang hukumnya adalah haram. Cuma yang kedua ni dia lebih ringan daripada yang pertama, kan. Yang kedua tu dia lebih ringan daripada yang pertama. Yang ketiganya ialah level hasad dengki yang ketiga ni ialah kita tidaklah mahu supaya nikmat orang tu hilang, kan, tapi dia nak supaya orang lain tetap dalam keadaan rendah, dalam keadaan rendah daripadanya. Dia suka merendahkan orang, dia suka meremehkan orang dan sebagainya. Ada orang yang macam ni, dia dengki kalau orang lebih daripada dia, dan sebaliknya dia suka pelekeh orang tu, mentertawakan orang ni. Kita kena hati-hati. Dalam Facebook, dalam WhatsApp dan sebagainya, cuba kita tengok. Ramai orang ada apa saja dia suka memperendahkan orang, mentertawakan orang dan sebagainya. Saya bagi contoh lah, zaman COVID hari tu, kan. Zaman COVID hari tu kita boleh tengok ada video-video yang tular, kan, yang viral. Contohnya, wallahu alam peristiwa tu betul ataupun tidak, tapi video itu tular. Ada beberapa orang, 4-5 orang yang mungkin staff sukarela ataupun daripada KKM, wallahu alam, tapi yang menguruskan yang menguruskan solat jenazah ke atas mayat yang meninggal dunia kerana COVID. Jadi dalam video tu kita boleh lihat bagaimana mereka selepas menyempurnakan proses pengkebumian tu, seorang tu ke depan, kemudian ada 3-4 orang berada di belakang dan mereka menunaikan solat jenazah. Masa mereka tunaikan solat jenazah tu, yang berada di depan tu tiba-tiba dia rukuk, jadi sedangkan kita tahu bahawa solat jenazah ni dia tak ada rukuk, dia tak ada sujud, dia hanya berdiri je dengan 4 takbir. Jadi kalau kita baca komen-komen tu macam-macam lah, yang ketawanya, yang kutuknya, macam-macam lah penghinaan-penghinaan yang dilemparkan kepada petugas berkenaan. Wallahu alam, saya pun tidak tahu sama ada konten itu benar-benar berlaku ataupun sengaja buat konten nak bagi orang ketawa. Wallahu alam. Tapi kalau lihat kepada video tersebut, nampak macam ia satu peristiwa yang betul-betul berlaku. Wallahu alam, saya pun tak pasti. Tapi let's say katakanlah bahawa ianya memang benar-benar berlaku. Kita kena tahu bahawa betul lah kadang-kadang kita rasa geli hati. Saya pun sendiri pun rasa geli hati bila tengok orang semayang jenazah, tiba-tiba dia rukuk. Tapi saya tak berani nak kutuk dia, walaupun saya rasa geli hati, kan. Tapi saya tak berani nak mentertawakan dia dengan cara bagi komen gelak, ketawa apa semua. Dan kita tak berani nak memperlekehkan dia. Sebab apa? Sebab kita is human. Buat silap ni memang perangai manusia. Dan dalam hadis pun Nabi menyebut tentang manusia ini, Bani Adam ni memang dia selalu buat silap. Itu memang sifat manusia. Apatah lagi sembahyang yang jarang-jarang kita buat, kan, sembahyang yang jarang-jarang kita buat. Sembahyang jenazah ni bukan hari-hari kita buat.
Apatah lagi kalau dalam keadaan yang COVID dengan dipakai PPE-nya, dengan pakaian yang macam tu, dengan kita penatnya apa semua dalam suasana yang panas, dengan peluh yang begitu banyak kan. Jadi kesilapan tu dia boleh berlaku. Macam kita tengok sembahyang hari raya, takbir pun kadang-kadang kita boleh terlupa kan. Beberapa kali rakaat pertama, beberapa kali rakaat yang kedua kita boleh tersilap, sebab itu ada ibadat yang jarang-jarang dibuat, bukannya hari-hari kita melakukannya. Jadi kita kena tahu, dengan tambah pula dengan gementarnya, dengan darah gemuruhnya. Jadi ini perkara yang biasa, yang biasa berlaku kepada semua orang. Kalau kita tertawakan orang lain, apakah kita tak pernah buat silap? Maka sebab tu, walaupun kita rasa geli hati dengan kesilapan yang dia buat, dia pergi rukuk, dia sujud dalam ketika sembahyang jenazah, dia tersilap, tapi biarlah kita ketawa sorang-sorang kan. Biarlah kita rasa lucu tu sorang-sorang tanpa kita menzahirkannya dengan kutuk dia pada komen-komen, dengan membuat komen dengan gambar-gambar, ketawa dan sebagainya. Sebab itu boleh menyinggung perasaan saudara seagama. Dia boleh tersilap, kita juga boleh tersilap. Maka kita jangan sombong sangat, kan? Kita jangan suka sangat memperlekehkan manusia yang lain. Baik, yang keempatnya ialah kita taklah menginginkan nikmat orang lain itu hilang. Tapi yang kita nak ialah sebagaimana dia dapat benda tu, kita pun nak juga. Ini satu contoh dengki yang bagus. Cemburu yang bagus. Kita tengok orang tu cantik, kita pun nak cantik macam dia. Kita tengok orang tu berjaya dalam perniagaan, kita pun nak berjaya macam dia. Kan, tanpa kita bercita-cita untuk hilangkan rezeki tu daripada dia. Kita tengok kawan kita ni cepat naik pangkat, kita pun nak cepat naik pangkat macam dia. Maka ini antara contoh yang bagus. Contoh yang bagus. Kan? Kita nak benda yang sama dan ini tidak berdosa. Baik, kemudian yang kelimanya ialah kita menginginkan sama macam dia, yang dipanggil sebagai ribtah, yang kita sebut tadi, iaitu kita berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan yang disebut dalam surah Al-Mutaffifin ayat 26. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk yang demikian itu hendaknya manusia ini dia berlumba-lumba. Ini yang disebut oleh Syekh Mustafa Al-Adawi dalam tulisannya berkenaan dengan fiqh hasad dengki. Baik, kemudian macam mana cara kita nak uruskan kesan buruk orang yang hasad dengki kepada kita. Kita berjaya, kita cantik, kita kaya, kita ada harta yang lebih banyak dan sebagainya, pangkat kita tinggi, ramai orang cemburu kepada kita, ramai orang dengki kepada kita, ramai orang buat macam-macam dekat kita. Kita rasa ada orang nak buat santau kepada kita. Kita tengok depan rumah kita ada orang tabur macam-macam, berasnya, garamnya, ada benda-benda pelik yang tertanam di tempat kita lalu lalang dan sebagainya. Jadi kita tahu, berdasarkan kepada keadaan itu, kita tahu bahawa memang ada orang dengki, orang tak suka dengan kejayaan, dengan kelebihan yang kita ada. Maka apa dia kaedah-kaedah, cara yang betul yang diajarkan oleh para ulama untuk menghadapi keadaan ni? Takkanlah bila orang santau, kita nak santau dia balik. Itu tidak diajar oleh agama, itu tak boleh. Kan? Adakah kita nak pergi konfront dengan dia, kita nak pukul dia? Tak boleh, itu bertentangan dengan undang-undang dan itu juga dilarang dalam agama. Maka kita kena selesaikan benda ni, kena cari positive solution, kan? Penyelesaian, cara kaedah penyelesaian yang positif sebagaimana yang dipandu oleh agama kepada kita. Maka antaranya yang dicadangkan oleh para ulama, yang pertamanya ialah kita bertawakal kepada Allah. Kan, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dalam surah At-Talaq ayat yang ketiga, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, nescaya Allah Ta'ala cukupkan keperluan dia. Jadi kita kena sandarkan kepada Allah. Ada orang tak suka kat kita, kita kata tak apalah, kita serahkan urusan ini kepada Allah. Kan? Kita jangan ambil tindakan sendiri yang bertentangan dengan undang-undang, yang menyalahi hukum hakam agama. Kita serahkan kepada Allah.
ada kawan kita cerita kepada kita, engkau tahu tak yang si fulan ni dia buat macam ni, dia tak suka dekat engkau. Kita kata tak apalah, yang tu kita serahkan kepada Allah Ta'ala, kita bertawakal kepada Allah Ta'ala. Maka sesiapa yang ada sikap macam ni, fahuwa hasbuh, maka Allah Ta'ala akan cukupkan keperluan dia. Apa yang kita perlu, Allah Ta'ala cukupkan. Kan kita perlu perlindungan, Allah Ta'ala akan bagi perlindungan. Kita takut kepada bahaya, Allah Ta'ala akan jauhkan bahaya daripada kita. Kan kita takut kepada musuh, Allah Ta'ala lindungi kita daripada kejahatan musuh itu. Maka ini kaedah yang pertama yang disebut kepada kita oleh para ulama. Itu yang pertama, yakni bertawakal kepada Allah, serah kepada Allah. Kita percaya bahawa Allah Ta'ala akan melindungi kita. Kita kena ada keyakinan itu. Yang keduanya ialah kita bertakwa kepada Allah. Tadi bertawakal, kan kita serah kepada Allah. Yang kedua ni bertakwa kepada Allah. Apa dia takwa? Ulama dia define perkataan takwa dengan imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, yakni menjunjung, melaksanakan segala perintah Allah. Benda yang Allah Ta'ala suruh, semua kita buat. Itu takwa. Benda yang Allah Ta'ala larang, yang Allah Ta'ala murka, yang Allah Ta'ala benci, yang tu kita tinggalkan jauh-jauh. Yang kita jauhkan daripada diri kita. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 120, wa an tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Jikalau kamu bersabar dan bertakwa, nescaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau ada orang buat jahat kepada kita, ayat ni Allah Ta'ala kata apa? Kamu sabar dan kamu takwa. Wa in tasbiru wa tattaqu, wa in tasbiru wa tattaqu. Dan jikalau kamu sabar dan kamu bertakwa, sabar dan takwa, maka Allah Ta'ala akan melindungi kita. Itu yang kedua. Kita takwa. Kita bila orang buat jahat kepada kita, kita jaga sembahyang kita elok-elok, kita baca Quran, kita buat ibadat elok-elok. Maka itu cara kita dapat protection daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan buat jahat, kan? Jangan kita mengumpat orang, jangan kita tipu orang, jangan kita buat zalim kepada orang. Dan orang dengki kat kita ni, tapi kita duk berjudi, kita terlibat dengan riba, kita tipu orang, maka itu mendedahkan diri kita kepada bahaya. Dan kita tahu banyak orang yang melakukan perkara yang tidak baik, sebenarnya dia expose dirinya kepada bahaya. Maka cara kita nak dapat perlindungan ialah jangan terlibat dengan jenayah, jangan terlibat dengan dosa, dengan maksiat. Kemudian yang ketiganya ialah apabila kita kita mengetahui ada orang dengki kepada kita, maka kita minta perlindungan dengan Allah, kan? Kita minta perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya ialah hadis Mu'adz bin Abdullah bin Khubayb daripada bapanya. Dia kata apa? Dia kata kami pernah keluar pada satu malam tu hujan, sangat gelap, dia kata. Lalu kami meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya mendoakan sesuatu yang baik untuk kami. Dan kami pun berjumpa dengan Nabi, dan Nabi kata bagi tahu. Nabi bagi tahu tujuan kedatangan. Apa dia? Lalu Mu'adz kata bapa dia kata apa? Dia kata aku tak ucap apa pun. Lalu Nabi kata sebut, bagi tahu apa dia? Lalu dia kata dia tak sebut apa pun dekat Nabi. Sekali lagi, kali ketiga Nabi kata, sebut, apa dia? Sebut. Lalu aku pun bertanya, apa yang mesti aku ucapkan? Apa yang mesti aku ucapkan? Lalu Nabi kata, qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain hina tumsi wa tusbihu 3 marrat takfika min kulli syai'. Nabi kata qul huwallahu ahad, bacalah qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, kan? Baca qul huwallahu ahad. Dan juga mu'awwidhatain, surah mu'awwidhatain ni apa dia? Surah Falaq dan surah An-Nas. Dan Nabi kata baca petang, baca pagi sebanyak 3 kali, petang dengan pagi. Sebenarnya para ulama bila sebut tumsi wa tusbih, kan, petang dengan pagi ni ada 2 pendapat di kalangan para ulama.
Satu pendapat yang pertama kata petang tu memang maksud dia petang dengan pagi, petang dengan pagi. Satu lagi pendapat kata tumsi dengan makna lail, kan. Tumsi ni petang ni maksud dia ialah baca pada waktu malam. Itu pendapat yang kedua. Ya, itu terpulanglah kepada kita semua, kita nak baca pagi dengan petang ataupun kita nak baca pagi dengan malam. Sebab malam pun ada yang disebut oleh sebahagian ulama, maksud petang tu adalah malam. Jadi terpulang. Kita nak baca pagi dengan petang ataupun pagi dengan malam. Sebanyak 3 kali. Maka Nabi kata, takfika min kulli syai', maka itu akan mencukupkan kamu daripada segala sesuatu. Maka Syekh Mustafa Al-Adawi dia kata benteng pertahanan yang paling kuat untuk melindungi dari kejahatan orang yang hasad adalah dengan berpegang kepada Quran, berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita minta perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Jadi kalau kita tahu ada orang dengki, kita jaga semayang kita, jaga ibadat kita, jaga aurat kita, jaga pergaulan kita, ikut sunnah Nabi, apa yang Nabi jadi amalan Nabi, kita buat semaksimum yang mungkin. Dan kemudian akhirnya kita minta perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu cara kita berlindung daripada kejahatan manusia. Bukannya kita duduk lawan dalam WhatsApp, bukannya duduk lawan dia maki kita maki dia balik dalam Facebook, ataupun kita konfront jumpa dengan dia, kita cakap atas muka dia terang-terang, kita kata dia macam-macam. Itu bukan cara untuk kita berlindung daripada kejahatan manusia. Kan, cara kita berlindung ialah dengan kita berpegang kepada ajaran Quran, kita berpegang kepada sunnah Nabi. Orang nak kata kita apa sekalipun, terpulang kepada dia, kan. Terpulang kepada dia. Kalau kita rasa perlu nak saman dia balik dalam kerana kes defamation, saman fitnah, kalau kita boleh, kita yakin menang, silakan. Tapi jangan kita lawan dia dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan hukum hakam agama. Kemudian yang keempatnya yang dicadangkan oleh para ulama ialah apabila kita dapat nikmat ataupun sesuatu kelebihan, pastikan bahawa berita itu tidak sampai kepada orang yang dengki kepada kita. Contoh, kita ada Facebook, kita tahu setiap kali kita up status ada orang duk perli kita macam-macam, duk kata kita macam-macam. Maka kalau kita tahu macam tu, kalau kita nak share pun, kita hanya share dengan friends sahaja, ataupun kita share dengan orang tertentu sahaja yang kita nak share, adik-beradik kita ke siapa ke. Tapi kita make sure berita kejayaan kita, berita kelebihan kita, rezeki kita itu tidak sampai kepada orang yang kita tahu dia dengki kepada kita. Jadi itu antara kaedah yang diajarkan oleh agama kepada kita. Ini berpandukan kepada kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Sebagaimana yang kita tahu, Nabi Yusuf alaihissalam diduga oleh Allah Ta'ala dengan cemburu adik-beradik, kan. Dia dengki ni, iri hati ni, dia bukan saja berlaku kawan dengan kawan, tapi dia berlaku di kalangan ahli keluarga kita sendiri. Ada masa abang kita iri hati, dengki kepada kita. Ada masa kakak kita, adik kita. Kadang-kadang hubungan adik-beradik tidak baik. Kenapa? Kerana dengki di antara satu sama lain. Kerana abangnya lebih ataupun adiknya lebih dan sebagainya. Maka perkara inilah juga Allah Subhanahu wa taala uji Nabi Yusuf alaihissalam dengan kedengkian yang berlaku di kalangan adik-beradiknya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Maka apa yang berlaku? Bapa mereka, yakni Nabi Yaqub alaihissalam, dia cakap dekat anak kesayangannya Nabi Yusuf alaihissalam. Apa kata Nabi Yaqub alaihissalam kepada Nabi Yusuf alaihissalam? Dia kata, qala ya bunayya. Yaqub kata kepada Yusuf, wah ya bunayya, oh my son. Dia kata, wahai anakku, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai anakku, janganlah kamu ceritakan tentang mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka nanti mereka akan melakukan makar, perancangan untuk membinasakanmu. Adik-beradik ni dia punya dengki, dia tak suka, kan. Padahal mimpi, kan, tapi dia tak suka tanda-tanda yang akan memberikan kelebihan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Maka sesungguhnya dia kata, inna syaitana lil insan aduwwum mubin.
sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jadi ini contoh yang diajarkan oleh para ulama berpandukan kepada kisah yang berlaku di antara Nabi Yaqub AS dengan Nabi Yusuf AS, ikuran daripada hasad dengki sesama adik-beradik. Jadi jangan cerita kenapa apa benda-benda yang boleh menyebabkan mereka dengki kepada kita, kita jangan make sure benda tu mereka tidak mengetahuinya. Jadi itu caranya. Kita ni kadang-kadang kita terlalu excited dengan apa yang kita dapat. Oh, kita nak bagi tahu seluruh dunia tentang apa yang kita dapat. Tapi itu akan mengundang keburukan kepada kita. Sebab ada orang yang dengki. Maka dengan sebab itu kita kena hati-hati. Make sure apa-apa kelebihan yang kita ada jangan terlalu seronok sangat sampai kita nak show off. Rumah kita cantik, ada perabot yang mahal dan sebagainya, masuk majalah nak tunjuk satu dunia, sofa kita cantik, perabot yang kita ada dalam rumah kita, laksana istana itu, akhirnya datang perompak, penyamun, na'udzubillah. Jadi sebab itu kita kena hati-hati. Jangan kita rasa nak share semua benda, tak ada. Ada benda yang sesuai untuk kita share di media sosial, ada benda yang tak sesuai untuk kita share ataupun mungkin sesuai untuk kita share dengan kelompok tertentu sahaja, adik-beradik sahaja ataupun kawan tertentu sahaja dan tak sesuai untuk di-share pada satu dunia. Jadi kita kena pastikan perkara-perkara yang seperti ini. Kemudian akhirnya ialah kita jangan peduli dengan orang yang hasad dengki. Jangan kita peduli. Jangan ambil serius sangat. Kita buat tak tahu, ignore je. Kita ignore. Dan kita sibukkan diri. Jangan duk masa nak tidur pun duk ingat pasal orang dengki dekat kita. Masuk toilet pun duk fikir pasal orang tu dengki dekat kita. Duk tengah meniaga pun duk fikir pasal orang tu dengki kepada kita. Baca Quran pun, tengah kuliah online pun duk ingat orang yang dengki dekat kita. Ini satu benda yang akan mengganggu kita. Maka ulama mencadangkan kepada kita supaya kita sibukkan diri kita, buat kerja kita, buat ibadat banyak-banyak dan jangan ambil tahu sangat pasal orang yang dengki kepada kita. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Dia kata bahawa jikalau ada orang yang hasad dengki kepada kita, jangan kita peduli dan kita jangan duk takut sangat, duk bimbang je, duk takut je, jangan. Jangan kita penuhkan kehidupan kita ini dengan mengingati tentang orang yang ada iri hati kepada kita. Maka itu yang terbaiknya. Dan kita pastikan kita ikhlas, kita mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala, perbanyakkan taubat, minta kepada Allah supaya Allah Taala ampunkan segala dosa-dosa kita dan pada masa yang sama kita jangan buat jahat kepada orang yang menzalimi kita, orang yang dengki kepada kita, kita buat baik kepada mereka, bagi hadiah, jamu dia makan dan sebagainya, cakap elok-elok. Sebab kadang-kadang manusia ni kejahatan dia tak tertanggung oleh kita. Jadi kalau kita provoke dia, kita naikkan kemarahannya, nanti dia akan lakukan sesuatu yang tidak baik kepada kita. Jadi setakat itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mudah-mudahan sedikit perkongsian saya pada pagi ini ada manfaat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan terima kasih sekali lagi kerana sudi memberi peluang kepada saya dalam perkongsian pada pagi ini. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Ahmad Jalani Abdul Ghani atas pencerahan yang cukup menarik dan terkesan sangat, dan perkongsian ilmu tentang bagaimana perasaan kita boleh merosakkan jiwa sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu adapun orang yang ada penyakit dalam hati mereka, maka surah ini menambahkan lagi kekotoran yang ada daripada mereka dan mereka mati ketika mereka dalam keadaan kafir. Surah At-Taubah ayat 125. Dan Nabi SAW juga bersabda, takutlah kamu pada sifat dengki, ini sifat hasad dan iri hati. Sesungguhnya dengki itu dapat memakan kebaikan-kebaikan kamu sebagaimana api memakan kayu bakar. Dan saya mewakili pihak pengusaha, mohon maaf jika ada salah bicara dari saya. Segala yang sempurna itu hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dari pihak pengusaha kelab sahabat kita Al-Quran sentiasa mendoakan kepada penaja agar diberi kesihatan yang baik dan dimurahkan rezeki. Semoga sumbangan tajaan ini menjadi bekalan indah menuju ke akhirat kelak. Dan amin amin ya rabbal alamin. Dan ucapan terima kasih kepada para jemaah yang sudi luangkan masa hingga ke akhir majlis ilmu ini, dan bagi menangguhkan majlis ini Ustaz, dipersilakan untuk mengataskan kafarah dan surah Al-Asr. Marilah kita akhiri majlis kita ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Amin dan Ustaz. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Opa. Terima kasih Opa.